Assalamualaikum semua. So saya nak akan invite seorang guest yang teristimewa. So sama-sama kita nantikan. Guest kita yang istimewa malam ni mungkin dah masuk dah tu. Assalamualaikum, siapa yang bersama saya sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear. Alhamdulillah. Akhirnya. Akhirnya berjaya. Alhamdulillah. Akhirnya berjaya. Tapi hang jadi host pula. Tak pasal-pasal malam ni. Tapi yang penting kita dapat bersama lah malam ni kan. So kepada dapat siapa ni? ilmu baru. Pak Su dah masuk. Oh, tapi saya tak boleh tengok siapa yang dah masuk. Ataupun saya kena share dulu. Sekejap Mungkin Cik Lim boleh share sekali. Oh, saya lah yang kena share ke tempat lain ni nampaknya. Okay, so siapa yang dah ada kat dalam ni, hari ni kita ada sharing yang sangat special lah daripada seorang insan yang sangat special juga. Jadi kita nantikan beliau punya sharing kejap lagi. Jadi kita tunggu ramai sikit. Bila dah cukup ramai, so kita akan start lah. Okay. Okay, terima kasih. Siapa yang dah masuk tu boleh bagi like sikit. Assalamualaikum, Sapuan. Hari ni kita akan ada satu sharing lah. Sharing daripada, saya ulang balik, daripada insan yang hebat, iaitu saya punya sifu. Saya punya sifu dan saya punya cikgu. Yang kita akan nantikan kehadirannya kejap lagi. Okay. So sementara tu semua apa khabar? Hopefully sihat-sihat sentiasa. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya. Masih belum terlambat lagi lah saya rasa nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kan? Waalaikumsalam Syafiq. Encik Ashraf. Mantap sharing session. Okay, kita akan mula sharing kejap lagi dengan saya punya sifu. Nak tahu siapa, nantikan. Kalau boleh share lah, share video ni dekat wall anda masing-masing. Manalah tahu dengan ilmu yang kita dapat kejap lagi ni boleh kita manfaatkan kan. So siapa yang baru masuk ni, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okay, maaf zahir dan batin, selamat Hari Raya. So macam mana anda punya raya, anda semua punya raya tahun ni macam mana? Boleh share kat bawah tu. Untuk kita penuhkan masa sekejap lah kan. Sementara kita tunggu kita punya special guest. Special guest kita masuk dalam untuk join kita punya live. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, Sifu, apa agenda besar kita hari ni?
Asal dia pause sekejap Dah Masih clear. lagi okay. So boleh dengar saya cakap? Boleh. Okay, jelas lah. Jelas. So berapa orang yang sedang menonton sekarang? Dekat saya ni saya tak boleh tengok. So far dah ada 6 orang. Ha. So dah ada 6 orang yang tengok. So siapa yang ada ni, malam ni kita ada special sharing daripada insan hebat Encik Syaifuddin Ishak. Okay. So kita ada beberapa ilmu yang bermanfaat. So kalau siapa yang nak share dengan kawan-kawan tu boleh share. Siapa yang ada kat dalam ni boleh like, bagi like banyak-banyak. Terima kasih semua. Macam mana saya nak share dekat saya punya wall Oh, saya saya Assalamualaikum. terkeluar ke ni? Tak ada, masih kat dalam. Masih saya takut saya terkeluar. Okey. Sebab masih tak berapa faham lagi. So siapa yang dekat dalam? Okey, Bang Hamdan baru masuk, Cikgu Hamdan. Ini sahabat lama ni. Pernah bekerja sekali. Masa okey. dekat sekolah, Cikgu Hamdan. Mungkin Cik Din boleh start apa yang kita nak sharing malam-malam ni. So hopefully boleh membawa manfaat lah pada semua kan. Pada siapa yang nak tambah income ke, ataupun siapa yang nak naik taraf hidup daripada biasa-biasa ke luar biasa. So inilah peluang yang kita nak dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Sebelum tu minta jasa baik semua kawan-kawan yang ada dalam ni, tolong share dekat dalam grup-grup lain. Tolong share dekat dalam grup-grup lain. Ada macam-macam grup kan. Seremban macam-macam ada, KL, Puchong, Kelebah Kelang ke apa ke kan, tak kisah. Sebabnya kita nak cuba tarik lebih ramai orang mendengar. So lebih seronok lah nak bercakap nanti kan. Kok nanti ada orang yang bertanya soalan dan sebagainya. So bolehlah kita jawab. Kalau orang yang sama je, soalan dia sama je kan. Mungkin ada orang-orang kat sana, di luar sana pula yang sedang mencari pekerjaan ke ataupun mencari ilham macam mana nak buat bisnes PKP ni kan. So tolong share. Mungkin hari ni saya buat sharing ni tak adalah apa-apa kalau inisiatif ke insentif ke apa kan nak bagi pada orang yang share kan. Tapi akan datang insya-Allah. Okey. So kalau tengok orang lain buat sharing, buat video live sampai beribu-ribu, itu sebab dia orang sediakan apa orang kata cash money lah. Ada yang saya tengok budak sekolah lagi buat live bagi apa handphone percuma. Oh dahsyat tu kan. So tapi dalam pada masa yang sama dia itulah tarik penonton untuk tengok dia punya YouTube. Betul. Sekarang ni marketing memang macam-macam cara kan. Dia punya cara tu brilliant. Yep, betul. So dekat Prudential juga dalam industri syarikat dah memudahkan semua orang, ejen-ejen dan juga klien boleh juga buat marketing. Ejen boleh buat marketing melalui
apa orang kata, internet ni sekarang ni, multimedia, sosial multimedia kan. So tak payah nak keluar rumah apa semua kan. Just contact through phone only ataupun guna Zoom atau apa-apa sajalah. Termasuklah guna Facebook ni kan. Okay, so Asfa, apa khabar Asfa? Okay, so sekali lagi sebelum saya nak start sharing ni, saya nak minta lah jasa baik Asfa, Syafiq, Kasim, tolonglah sharekan dekat dalam apa nama ni? Grup-grup yang ada Grup-grup. kan, serembai macam-macam Yes. ada, nilai grup, apa grup lah, makcik bawang grup ke apa ke tak kisahlah. Janji grup lah kan. Tolong share dekat orang-orang yang ada kan, melihat sekali, so boleh dia orang tahu apa yang kita buat, kejaya apa yang saya buat kan, macam mana kita boleh bantu lebih ramai orang Melayu, lebih ramai lagi orang Malaysia ni memiliki takaful dan sebagainya. Betul. Okay. So minta jasa baik semua orang untuk share-sharekan. Ni ada apa, Ashraf kan? Apa khabar Ashraf? Lama tak nampak. Okay. Alip, tolonglah share-sharekan. Okay. Okay. So Alhamdulillah, nampaknya ada pertambahan kat situ selepas dah share-share tu. Okay. Bolehlah kita mulakan. Alhamdulillah. Sambil-sambil saya ni pun boleh share lagi. Ada berapa banyak ratus, puluh-puluh group code yang ada kan. Tolong share, mana tahu ada yang boleh kita beri manfaat pada orang lain. Okey, nama saya mulakan Nama saya Muhammad Saifuddin bin Ishak. Asal orang Johor sebenarnya. Asal orang Johor. Keturunan darah Jawa. Okay, so saya start join dengan Prudential ni tahun 2010 lah. 2010. Okay. Kalau kira-kira bulan 6 ni nanti, bulan depan ni, tak lama lagi, 15 saya bulan 6. So cukuplah genap 10 tahun. So bukan basi-basi ni, memang dah berpengalaman, memang dah kata tahulah liku-liku segala dalam bisnes ni. Kan? Kita tentulah Okay. otai. Tak adalah otai sangat kan, tapi 10 tahun tu orang kata nak kata matang sangat tu taklah, tapi okey lah kan. Kalau nak dah SPM tu 6 tahun. 12 campur lagi 2 tahun dah boleh ambil SPM lah. Kalau boleh dilahirkan semula kan. Okay. So jadi dalam tempoh 10 tahun ni Alhamdulillah Allah bagilah peluang dan ruang untuk saya sebenarnya berkhidmat dengan masyarakat. Dalam industri takaful ini banyaklah bantu orang sebenarnya. Saya panggil dia membantu orang lah. Walaupun dia satu pekerjaan, satu bisnes. Ada orang cakap kerja, ada orang cakap bisnes, ada orang cakap bantu orang. So depends on pada individu itu sendiri. Betul. Suka mengatakan ianya sebagai satu bisnes dan juga membantu orang. Dalam masa kita membantu orang, kita pun bisnes juga. Satu kejayaan yang sangat hebat. Yang orang So ramai orang tak tahu kejayaan ni. Kan? Ramai orang beranggapan bahawa jadi ejen ni boleh hidup ke? Kan? Sebab macam tak ada gaji tetap je, macam tak ada masa depan je. Gitu. Itu tanggapan kan? tanggapan orang yang belum tahu lagi sebenarnya. Kan? Itu mitosnya. Mitos. Kan? Dia mitos seperti mana kan? Orang yang sini kan, orang yang tak pernah memandu kereta yang mahal, dia akan cakap
Oh, kereta tu mahal nanti nak maintenance susah lah, itulah. Minyak kuat lah. Itu mitos, mitos, mitos. Ah, bukan nak cakap pasal kita dah boleh mandu. Tak. Tapi mitosnya begitu. Kan? Pada orang yang tak pernah drive langsung, tak pernah memiliki kereta yang mahal, maka dia akan cakap macam tu. Dia akan kata susah apa nanti kalau rosak mahal lah, biasanya minyak mahal lah, road tax mahal lah, apa lagi? Semua mahal lah, kan? Semualah So, mahal. membebankan kan. Belum pun lagi memiliki tapi dah rasa membebankan. Betul. Okey, tapi itu mitos. Tapi pada orang yang dah pernah masuk, dah pernah pakai, dia akan rasa, tak adalah mahal mana pun. Malahan menjimatkan lagi. Sebab dia sendiri dah rasa, ada feeling sendiri macam mana dia bawa, macam mana Yep. fuel consumption apa semua kan. Jadi tak salah untuk kita mencuba. Tentulah Ya, kita. betul. So saya tuang minyak lah semalam kan untuk first time tuang minyak kan. Tuang minyak untuk first time penuh lah. Tengok-tengok meter dia tulis itu boleh pergi maksimum 767 kilometer. Saya macam, jauhnya boleh pergi. Almost Kan? 1000. Hujung ke hujung Malaysia pun tak habis minyak lagi. Itulah kalau sampai Johor boleh Johor baru 400 500 km. Boleh lagi. Ada minyak ni lebih. Kalau sampai Kedah pun saya rasa cukup lah. Kan? Macam tu. Okey. Okey, yang baru masuk ni adakah yang baru masuk tadi? Nampak macam ada baru masuk. Tolong share-sharekan. Okey. Sekejap lagi saya mulakan dengan topik-topik yang lebih mantap lagi lah kan. Okay, so tolong share-sharekan lagi. Saya nak sharekan tadi, saya share dah tak boleh, terkeluar lagi. Sebab technical tu, saya tak berapa pandai lagi. Okay. Jadi, dekat dalam industri kerjaya sebagai ejen insurans ni juga banyak mitosnya. Mitos. Sebab apa? Sebab orang ramai yang tak pernah pun masuk dalam industri ni tapi mengatakan daripada luar. Kata beginilah, begitulah, beginilah, tak boleh survive lah. Macam-macam lah kan. Walhal orang yang dah buat, dah jadi ejen, dah masuk dalam industri ni, hidupnya alhamdulillah Allah permudahkan kan. Betul. Masya-Allah. Kan. Income pun banyak. Cuma kadang-kadang orang tak berapa nak tunjuk sangatlah apa yang mereka ada. Macam saya pun saya tak ada nak tunjuk sangat, tapi bila ada certain kita terpaksa tunjuk pada masyarakat, bukan kerana kita nak menunjuk riak ataupun nak bangga diri kerana kita mampu, tapi kerana nak memberitahu pada masyarakat bahawa jadi ejen ni, jadi kerjaya sebagai wakil takaful ini dalam industri takaful ni boleh berjaya macam ni lah. Boleh pakai kereta macam ni lah. Yang orang kata tak boleh tu, kita boleh tunjuk dengan orang, ni kita mampu boleh pakai. Nak memberitahu masyarakat di luar tu. Bukanlah sebab kita aku dah berjaya ni, hebat boleh pakai kereta. Bukan macam tu. Terima kasih Syafiq kerana sharekan kepada grup-grup lain. Okey. So sambil-sambil saya sembang-sembang ni, kalau ada soalan ke kan, boleh tanyalah. Yang baru tengok ni, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, dan tolong juga share-sharekan. Okey, sebab kerjaya ni satu kerjaya yang hebat. Okey. Cuma orang yang Okey, jadinya selepas saya join aja bisnes ni, mula-mula saya rasa sebagai satu kerjaya lah. Saya tengok saya pergi cari orang buat sales dan sebagainya, terangkan. Sebenarnya lebih kepada memberi pengetahuan kepada masyarakat di luar sana.
masyarakat di luar sana, terutama orang Melayu kita, orang Islam kita, orang Malaysia, tentang kepentingan dan kebaikan adanya takaful. Warisan iaitu hibah, adanya plan investment yang daripada takaful ni macam mana? Dia lebih kepada memberi orang kata knowledge kepada pengetahuan kepada masyarakat di luar sana. So bila orang faham, maka barulah orang agree. Bukanlah macam menjual. Kalau menjual ni kita confirm ada barang, so orang pun beli, confirm dapat. Tapi dalam industri takaful ini, walaupun orang tu ada duit, tapi kalau dia dah ada sakit, minta maaf je lah. Kan? Kan? Tapi itu tak bermakna kita tak boleh educate dia. Kita still boleh educate dia, sampaikan apa yang kita nak sampaikan, iaitu pentingnya manfaat takaful dan sebagainya. So maybe dia boleh beli untuk orang lain. Contoh boleh beli untuk anak dia, untuk cucu dia, okay, untuk adik-beradik dia dan sebagainya lah. So sebenarnya kejayaan ni lebih kepada kejayaan pentingannya. Macam tu. Okey, tapi daripada memberi kefahaman kepada orang dan orang pun agree nak ambil, dekat situ ada profit untuk kita sebagai orang yang memberi penerangan. Kat situ ada income untuk kita. Okey, kalau kejaya seorang guru, dia memberi ilmu kepada anak murid, so dia dapat income dia tetap. Kan? Tapi kejaya sebagai wakil takaful ini, dia bila kita memberi penerangan pada orang, so dia dapat pengetahuan dan dia pun sign up, okay, join that plan, okay, maka kita punya income pun kita pun dapat income daripada situ, dan income kita tak tetap. Sebab apa? Sebab income kita sentiasa naik. Itulah yang dikatakan tak tetap tu kan. Sebabnya dia bukan separa macam dia tu. Bukan mendata. Macam tu. So itu yang dia tak tetap dia naik. Ya. Ya betul. Income dia tak tetap. Income dia sentiasa menaik. Sebab apa sentiasa menaik? Sebab sentiasa ada lebih ramai orang masuk dan terus masuk. Yes, betul. Okey. So disebabkan income tak tetap ni, kita bolehlah merasa pendapatan daripada, yalah kalau orang-orang baru kan, dari bulan pertama, bulan kedua tu mungkinlah boleh 1,000 kan. Lepas tu dah boleh 2-3 ribu, 4 ribu kan. Kalau setahun tu insya-Allah lah income-nya bolehlah mencapai 5 ke 6 ribu kan. Tengok pada kita kerja dengan majikan, ada bos, nak dapat income banyak sikit, kenalah kipas-kipas bos tu kan. Kasih bodek-bodek sikit kan. Sekarang bos merajuk kan, payah pula kan. Ada pula orang lain duk cucuk-cucuk kan, kena gosip-gosip, kena politik dalam office dan sebagainya kan. So tak naik pula gaji kan. Bonus pun tak dapat. Reputasi tercemar pula. Kan? Reputasi tercemar Kan? dah susah nak naik pangkat. Ya betul. Tak naik pangkat, tak naiklah gajinya kan. Tak payah macam tu sebab kita punya income berdasarkan kita punya kerajinan. Berdasarkan kita punya usaha. Berdasarkan kita punya cekalnya tidak kita ni. Cakap pasal cekal saya nak cerita seorang sahabat ni. Ini memang saya orang kata tabik spring lah. Ada seorang sahabat ni dia duduk di Shah Alam. Dia baru call saya hari tu kan. Kenapa saya tabik spring dengan sahabat ni kan? Bayangkan waktu dulu dia kerja kilang, gaji dia 1,500. Kerja kilang gaji 1,500. Lepas tu dia join Prudential ni. Ini cerita berapa belas tahun sudah lah. So dia join dengan Prudential.
So dia buat hari-hari, setiap hari dia tak pernah miss duduk depan Maybank, buka booth. Duduk dekat bus stop, buka booth. Duduk dekat depan KPJ. Buka booth je kerjanya. Buka booth, ulur flyer. Buka booth. Dia pagi sampai Konsisten petang lah itulah hari-hari kan. konsisten. Daripada pagi sampai petang itulah kerjanya. Kan? Bukan susah pun. Orang tak nak, tak apa, next. Tak nak senyum, next. Tak nak senyum, next. Sampai ada orang yang mahu. Nak jadi cerita dia, nak jadi cerita dia kan. Okay. Sahabat ni, dia approach orang dekat depan bank tu. Orang tu nak kan. Dia kata okay. Orang tu datang jumpa dia, dia kata apa? Saya dah 5 hari tengok awak ni duduk depan bank ni konsisten. Orang tak nak pun awak layan baik je. Kata kunci tu konsisten. So siapa yang tengok ni ya, betul. boleh tulis dekat ruangan komen tu, consistent is the key. Betul. Okay, sambil share, jangan lupa share lagi tambah share lagi. Okay. Kita sambung tadi apa? Hari-hari kan. Jadi orang tu datang cakap, saya nak belilah insurans dengan awak ni, dia kata. Sebab saya tengok dah 5 hari, dia kata. Saya dah tengok 5 hari awak ni duduk depan bank ni. Hari-hari daripada pukul berapa ke berapa, memang awak ada je kat sini hari-hari. So saya nak beli, saya nak orang macam awak ni berkhidmat untuk saya sebagai ejen insurans saya. Macam tu. Dia cakap. Okay. Orang yang nak beli ni bukan calang-calang orang tu. Bukan calang-calang dia. Dan tak Datin. kenal. Orang yang tak kenal langsung. Dia pun tak kenal Datin ni. Datin ni pun tak kenal dia. Tapi Datin ni duk perhati dia. Sampai 5 hari dia tengok konsisten depan bank tu. Maka dia pun datang. Datin ni datang kat dia. Dia kata, saya nak beli insurans dengan awak. Kenapa puan nak beli insurans dengan saya? Sebab saya tengok awak konsisten. 5 hari awak duduk di sini. Tanpa miss lah. Without miss. Duduk kat depan tu. So saya ni, awak buatlah saya punya quotation. Buat quotation untuk anak beranak dia. Sebulan bayar RM5,000. Sebulan bayar RM5,000. 5,000 sebulan. Ini untuk. Ya, betul. Ini kisah benar. Ini kisah benar. RM5,000 sebulan. Siapa Datin ni? Datin ni nama penuh saya tak tahu lah. Tapi kalau saya sebut ni kan orang kenal pula kan. Takut orangnya ada tengok pula kan. Okey, tak apa kot. Tak ramai sangat. Datin ni ex kepada Datuk K. Oh, okey. Okey. Cukup, saya tak nak repeat dah. So saya respect dengan jadi saya pun respect dengan sahabat ni yang jadi ejen ni. Hari-hari without miss duduk dekat depan bank. So tolong share lagi. Tadi dah ramai, ni dah kurang pula. Okay, tolong share lagi dekat dalam grup lain lagi. Okay, so invite lah kawan-kawan tu boleh dengar cerita saya sembang-sembang ni kan. Okay, so jadi untuk bisnes ini, untuk kerjaya ini, dia tidaklah memerlukan kemahiran yang begitu sangat atau orang kata kelulusan yang begitu tinggi tapi memerlukan konsisten, tak putus asa. Nak ada konsisten ni kena tak putus asa. Kalau putus asa tak jadi dia konsisten. Okay, so yang paling penting je income kita boleh naik setiap bulan. Orang naik income setiap tahun setahun sekali boleh naik gaji 200, 300 RM50 sebulan setahun kan. Kita punya income sebagai wakil takaful ni boleh naik alhamdulillah setiap bulan. Insya-Allah. Kalau kerja sungguh-sungguh memang boleh naik. Betul. Tiap-tiap bulan ada kenaikan. Yep, betul. Michael He pun ada tengok saya ni. Okey. Hai Michael. Okey. So itulah keistimewaan bisnes ini. Dia tak ada office politik, tak ada nak kipas-kipas bos. So dia fully bergantung kepada kita punya usaha.
Kalau memang kita rajin, insya-Allah rezeki tu ada. Berapa boleh naik setiap bulan ni? Bergantung juga usaha kita. Ada kala-kala kalau saya dulu setiap bulan income saya naik kan 500 ke 800 sebulan. Kadang-kadang 1000 sebulan. Contoh Ini cerita saya bagi. sebulan ni, bukan setahun ni. Bukan, Sebulan bukan. 500 ke 1000. Ya. Okey, contoh gini kan. Bulan ni gaji saya 500. Bulan depan jadi 1000. Bulan depan lagi jadi 1008. Sebab naik 800 pula. Bulan depan lagi katalah naik lagi 600 jadi 2400. Gitu. Dia naik. So tapi kerja kuat lah. Kerja kuat ni banyak masa di luar lah. Buat masa permulaan kan. Permulaan memang kita kena kerja kuat lah. Okay, sebab nak income banyak kan. Lepas tu teruslah macam tu. Kita konsisten. Sampailah ke hari ini konsisten. Okay. Bukan dah dapat ramai klien lepas tu kita tinggal je. Tak. Kena sentiasa keep in touch. Okay. Tapi tahun ni punya raya saya rasa saya tak ada keep in touch dengan klien lah. Aduh. Sebab tak rasa sangat raya dia. Jadi nak WhatsApp pun macam dah berubah. Berubah. Jadi perubahan tu kan dia tak tahulah macam efek lah kat saya. Kalau tak memang malam raya handphone jam. Sebab duk bagi WhatsApp dekat orang selamat raya, orang pun bagi kat kita selamat raya. Tapi tahun ni dia macam tak rasa raya. Tapi insya-Allah raya kan. norma baru lah orang cakap kan. Itulah. Norma baru ni. Tapi tak kena jugalah sebabnya orang jadi ni kan. Jadi jadi macam mana nak cakap, dia tengok kita dia ni tak aktif lagi ke, tak buat insurans lagi ke. Orangnya sampai ada orang bersangka begitu. Okey, sebab kita duduk diam je kan. Okey. Ni dah kurang ni. Tolong share lagi kalau ada sahabat-sahabat dalam ni, share dekat dalam grup-grup lain. Mungkin dia orang tak tahu apa yang kita ada buat dalam ni. Mungkin boleh tak bagi like sikit untuk kita sama-sama sharing kita punya energy kan. Siapa yang ada kat dalam ni mungkin boleh share love ke. Terima kasih yang bagi like tu. Kalau boleh tekan banyak-banyak pun tak apa sebab free je like tu. Betul. Smash the like button. Okay. Okey. Bermulanya saya jadi ejen ni sebenarnya sebab saya suka dengan kerjaya ejen ni sebab boleh membantu orang. Bukan sekadar duit je dapat, tapi boleh membantu orang. Ramai dah orang saya bantu. Kan? Tapi bukan dengan duit saya. Duit orang ramai lah. Betul. Kan? So saya boleh, yelah ada orang tu buat operate jantung. Kos 35,000. Hasil daripada mana? Hasil daripada bantuan saya lah, iaitu penerangan saya. Saya terangkan tentang kebaikan medical card lah apalah. Okey, dia pun setuju ambil. Bila dia setuju ambil, maka yelah nak jadi cerita bila dah lama-lama dia ambil, tiba-tiba dia pun kena sakit jantung. Bila dia kena sakit jantung, dia gunakan medical card tersebut. Kos 35,000. Mana nak cari 35,000? Kalaupun dia ada duit, nak keluar duit cash sendiri tu ketar jugalah kan. Kalau nak pergi IJN, boleh kalau sakit jantung pergi IJN. Tapi, yalah, berapa jauh pula daripada Seremban ni? Satu hal kan. Lepas tu nak tunggu queue pula kan. Kalau pergi IJN nak cepat pun kena bayar juga. Sama juga. So kalau ada medical card, dia ada pilihan. Nak pergi Columbia boleh, nak pergi KPJ boleh kan, nak pergi Pantai Melaka pun boleh. Okay, Pantai Melaka ada 4 pakar jantung. Apa nak risau kan? Kan? Okay,
Oh, boleh share sini So maknanya bila kita pergi dekat tempat-tempat yang kata private institution ni, pakar-pakar lebih ramai dan dia punya kata efisiensi dia lebih lagi laju lah macam tu kan. Ya, Dan dia betul. punya advice pun adalah advice yang lebih mesra kepada dua-dua, mesra kepada pro kepada patient lah, maknanya kita akan dapat the best advice lah. Bayangkan dia kena malam, pagi tu dah operate dah. Dia kena sakit jantung tu malam, pagi tu dah operate dah. Berapa cepatnya. Kan. Kalau pergi dekat yalah, kalau pergi dekat IJN pun kita belum tahu lagi. Kalau ambil yang free lagi lah kan. Dia bagi makan ubat je lah kot rasanya. Kan. So itulah kelebihannya. Kelebihan kalau ada medical card. So saya bukanlah bantu dari segi keuangan. Saya nak keluar duit 35,000. Saya cuma bagi pengetahuan pada orang ramai. Itu saja. Kan? Daripada situ ada sedikit commission. So daripada sikit commission tu orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itulah boleh income yang banyak. Itulah boleh berkemampuan, bolehlah beli kereta. So tujuan saya beli pun bukan saya nak menunjuk, sebenarnya nak beli tu sebagai satu kepuasan. Okey, reward untuk diri sendiri. Dah lama kerja kan. Boleh mampu, alhamdulillah saya belilah. Kalau tak nanti orang kata kufur nikmat pula. Kan. Bila kan kita pakai apa yang boleh pakai. Ya, betul kan. Lepas tu saya up lah dekat Facebook tu bukanlah sebabnya bukan kerana nak menunjuk, tapi saya nak beritahu bahawa masyarakat dekat luar sana, bahawa dekat orang ramai juga bahawa kerjaya sebagai ejen insurans ni, wakil takaful, satu kerjaya yang hebat. Boleh pakai macam ni. Kalau kerja yalah, kalau saya kerja di office ke mana ke, saya rasa tak tahulah berapa lama saya nak boleh pakai kan. Betul. Kan. Okey. Tapi dengan kerjaya ni alhamdulillah boleh pakai kereta yang macam ni kan. Macam tu. So berkemampuan. Sebab apa? Sebab cuma sharing je, tak perlu modal. Kalau bisnes lain nak kena modal apa, ni tak payah. Modalnya ialah pengetahuan. Pengetahuannya, knowledge tentang apa kepentingan medical card, apa kepentingan hibah dan sebagainya. Dan daripada situ kita boleh dapat income berpuluh-puluh ribu lah, senang cerita. Macam tu nak sebutnya. Income yang banyak lah. Okay. So lepas tu walaupun dah dapat income banyak tu bukanlah tinggalkan klien, tak kan. Kita still keep in touch macam biasa kan. Kita pun dapat tak banyak pun daripada klien tu kan, dapat sikit je pun. Kan. Tapi sebab ramai, maka orang Melayu kata apa, orang tutur kata apa, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. So itulah sebabnya banyak tu. Memang betul-betul jadi bukit. Nak bayar income tax pun berbukit juga ni. Kepada siapa yang tak tahu lagi, so kita punya speaker hari ni, Cik Syafuddin ni merupakan seorang unit manager lah dalam industri insurans ni. Dan kalau nak tahu apa dia punya kenderaan yang kita cakap ni, duk beli kereta ni tadi kan, nanti boleh check dekat Facebook Cik Din ni sendiri. Okay. So mungkin diorang ni curious lagi ni, tak tahu apa yang dipandu Cik Din ni kan. So di samping kita share manfaat career sebagai ejen takaful ni ataupun insurance agent ni. Betul Cik Din? Betul. Okey, apa lagi So saya tengah share juga ni kepada grup lain. So siapa
Ada lagi ke yang kat dalam ni yang masih bersemangat mendengar kan? Kalau siapa yang masih bersemangat mendengar tu boleh Kalau ada soalan ke kan, boleh type yang dekat orang komen. boleh type kat komen tu. Saya boleh tolong jawab kan. Okey. Sekejap, Okey. Sambil-sambil tu boleh tolong share-share juga ke tempat lain lagi. Okey. Okey. Saya nak share lagi tentang kejayaan ni sebenarnya memang best je sebab kita boleh bantu orang. Pada saya lah. Tentang duit tu, rezeki tu sebenarnya kalau kita tak jadi ejen pun, kalau Allah nak bagi kita jadi kaya, kaya juga. Kan? Okay, tu rezeki masing-masing. Tapi dekat mana dia dapat income, kita boleh bantu orang. Tak ada saya rasa. Ada kerjaya cikgu boleh lah kan. Cikgu kita boleh bantu kan dan masa sama dia dapat income. Tapi income dia fix. Yang ni income tak fix. Income dia sentiasa naik je. Jadi itu je. Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Dalam masa yang sama dia bantu orang. Lagi saya pernah bantu tahun lepas. Untuk pengetahuan tahun lepas. Kan, seorang balu kan dapat pampasan bernilai 4. Nak test kereta, boleh Michael, boleh je. Tak ada masalah. Nak test kereta. Test drive boleh. Habis PKP lah. So kena tak nak kena Habis tunggu PKP jugalah. ni boleh je, no problem. 258 horsepower. Berdesup jugalah. Cuma tak test dekat highway je lagi. Assalamualaikum Cikgu Ali. Cikgu Ali baru masuk cikgu boleh tolong like dan juga tolong share sikit. Share kepada grup-grup lain. Grup Porison ke, grup Seremban ke, grup Senawang ke. Tak kisahlah mana-mana grup pun. Jadi share. Mungkin boleh memberi manfaat kepada orang lain. Okey. So, tadi kita balik pada yang tadi ni, boleh bantu orang lain. Bantu ni dari segi macam mana? Tahun lepas saya share, saya bantu orang ni, seorang balu, kehilangan suami, seorang suami, seorang ketua keluarga kan. So isteri dia ni tengah mengandung anak pertama pula tu. So suami dia accident dan meninggal. Jadi saya bantu dia segi mana? Saya bantu buat claim apa semua. Dapatlah pampasan bernilai RM423,000. 423 ribu ringgit. Ya, RM423,000. Carilah mana orang yang boleh bantu RM423,000. Saya tak rasalah ada orang boleh bantu RM423,000. Bukan RM400, RM423,000. Ribu. Okey. Carilah manusia yang boleh membantu macam tu. Tapi saya pun bukan saya bantu pakai duit saya. Pakai duit orang ramai lah sebenarnya. Pakai duit orang ramai. Okey. Duit tabungan tabarruk daripada takaful. So itulah medium yang kita gunakan untuk create satu duit yang kita tak ada. Kita tak pernah terfikir pun nak kumpul 423,000 tu, tetapi bila berlaku musibah tu, itulah duit yang dapat untuk sebagai relief kepada family yang terima yang Tuan Din pernah buat claim tu kan. So agak-agak macam mana lah dia punya life sekarang ni kan. Mungkin kalau tak ada 423,000 tu, macam manalah keadaan dia, kita pun tak tahulah. Dengan seorang anak lagi kan nak survive kan. Itulah. Jadi kat situlah membantu, kita membantu orang. Tapi nak bantu tu kita kena memberi kefahaman dulu kepada orang. Orang tu faham baru dia boleh ambil. Baru kita boleh bantu. Kalau kita beri kefahaman dia tak faham-faham juga, so dia tak ada ambil. So rugilah untuk dia dan keluarga dia. Untuk saya, insya-Allah ada rezeki lain. Itu je selalu saya cakap. Kan? Orang tak nak, tak apalah. Rezeki aku mungkin ada tempat lain. Itulah. Okay. So,
yang mana masih ada dalam grup ni, tolong share sikit kepada grup lain. Grup apa lagi ada ni? Sambil-sambil saya pun share juga sebenarnya kepada grup lain. Okay. Uh, okay. 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 Mana tadi? Syafiqah. Asfar ada lagi Asfar. Kalau ada lagi tolong like sikit tengok. Cikgu Ali ada lagi kan? Dengar clear suara saya ni? Okey. Boleh dengar jelas. Okey. Bestnya bisnes ni kita masa pun kita punya. Masa pun kita punya. Okey. Tadi kita nak naik income, kita tak payah nak orang kata kipas bos, tak payah politik dalam office, tak payah mengumpat sana, tak payah nak kita apa lagi membawang dan sebagainya. Okey, kita boleh naik income setiap bulan. Okey, dekat dalam bisnes Prudential ni. Okey, sebagai wakil takaful. Dan juga masa tu kita punya. Masa tu kita punya. Kalau kerja biasanya punch card, memang ikut timing lah. Kalau tak nanti merah, kena tolak gaji, tolak bonus dan sebagainya. Kan bos pun marah. Orang pun naik meluat. Tengok kan asyik merah aja kan. Dah lah merah. Tak kena marah dengan bos pula. Ada skandal ke ni? Dah kena ngumpat pula. Aduh. Kan? Tapi dalam bisnes takaful ni, dia tak ada tu semua. Kan? Masa pun sendiri punya. Kan? Nak kerja bila? Pukul 8 malam, pulang. Tapi kebiasaannya orang-orang yang berjaya, dia bekerja secara disiplin. Konsisten dan disiplin. Baru dia datang kejayaan. Kalau tak konsisten, biasanya payahlah. Hari ni buat, besok tak. Hari ni buat, tak edit dia. Kan? Orang pun tengok, hari ni jual takaful, besok jual nasi lemak pula. Dia ni jual mana satu ni? Kan? So saya memang fokus. Saya buat ni saja. Even kalau orang tanya benda-benda lain pun saya boleh bagi pendapat, tapi kalau nak ni macam contoh orang nak beli properties ke apa, boleh bagi pendapat, tapi ejen properties ni kawan saya ejen properties. So kita membantu pula kawan tu tadi. Kan? Tak adalah kita bolot seorang-seorang, macam tamak lah pula kan rasanya. Kadang-kadang tak cukup tangan pun sebenarnya kalau kita ada dua tangan. Lepas tu kita nak buat semua benda, memang tak tercapai lah kan. Kalau nak dibandingkan kalau kita buat satu benda, tapi kalau kita fokus boleh naik tinggi macam KLCC. Tapi kalau kita nak buat semua benda, dia jadi macam rumah banglo setingkat lah. So banyak boleh buat tapi dia tak naik sampai bila pun kita tak sampai ke puncak. Dia ibarat macam tu lah kan. Yang tengah ada dekat dalam ni tolong share dan tolong like sikit. Okay. So sambil-sambil kita sembang ni boleh dengar Okey, yang kita tengah bincangkan kat sini ialah bestnya berapa hebatnya kerjaya sebagai wakil takaful ni. Boleh tengok saya punya FB saya punya page saya. Okey. So apa yang saya tulis kat dalam Facebook saya tu semualah. Okey. Dan akan datang saya pun tengah nak set up saya punya YouTube channel. YouTube channel InsyaAllah. Tengah nak set up semua. So kita di era baru sekarang ni, era zaman digital, fully digital. Okay. Memang nak tak nak kena pandai tentang teknologi IT ni kan. Tu yang tengah duk cari tu. Esok nak ingat nak pergi beli lah. Komputer paling ringan sekali. Pergi cari komputer apa paling ringan, 0.99 gram saja berat dia. Macam nak search sekarang je rasa ni kan. 0.99. Okay. So
apa lagi kelebihan sebagai kejaya di Prudential ni, sebagai wakil taraful di Prudential ni. Kelebihan lain ialah kita bukan sekadar jadi ejen semata-mata. Kita boleh naik pangkat. Boleh naik pangkat bila-bila masa. Sekurang-kurangnya berkhidmat 2 tahun. Lepas 2 tahun nak naiklah jadi unit manager. No problem. Tak ada orang larang, tak ada apa. Okay. So, dengan syarat meet requirement dia. Adalah dia punya requirement. Tapi requirement pun sangat senang. Yang penting buat kerja. Okay. So, bila dah naik pangkat tu, ada pula kelebihan lain iaitu dapat overriding dan sebagainya. Macam tu. Okay. So bonus pun kita bergantung pada kita punya production, kita punya kederat, kita punya usaha. Bonus kita bergantung pada diri kita, bukan bergantung pada bos kita. Kalau bekerja makan gaji, biasanya bonus bergantung pada bos. Bos kata, kita ni COVID-19 dah tahun ni kan. 3 bulan, 4 bulan tak kerja ni, jadi production pun slow, income pun slow. Bonus setengah bulan je lah. Itu kalau ada setengah bulan. Buat dia kata, tak ada bonus. Habislah tak ada kan. Tak ada lah. Itu pun kira nasib baik kalau dia cakap tak ada bonus. Kalau dia kata, awak pun tak ada sekali lah. You're fired. Dia kata. Kena buang lah. Habis tu ramai dah orang ni. Sekarang ni orang terkena buang. Itu sebabnya saya minta orang-orang yang kat dalam ni tolong share kat dalam grup-grup lain tu supaya kita boleh bantu orang yang kena buang kerja ni, orang yang tengah tak ada kerja. Ramai, sangat ramai sebenarnya. Cuma mereka ni tak berani. Tak berani apa? Tak berani nak menceburkan bidang dalam industri takaful ni. Sebab apa? Sebab mitos banyak sangat. Mitos tu, macam orang cakap mitos hantu. Hantu tu begitu, begini. Jadi takut. Macam nampak hantu. Gitu. Mitos dekat dalam industri takaful ni begitu juga. Jadi ejen ni jadi begini, nanti kena begini. Padahal join pun tak lagi. Yang bercakap tu langsung tak tahu apa-apa kadang-kadang. Penyudahnya dia cakap apa? Aku tak join pun lagi, tapi kawan aku cakap. Kawan kepada kawan jiran aku. Gitu. Jauh. Kan? Jadi mitos tu begitu kuat pada orang-orang kita. Menyebabkan orang kita ni jadi takut yang teramat. Dengar je ejen insurans. Tak boleh kerja ni. Padahal kerjaya ejen ni sangatlah mulianya, sangatlah baiknya, boleh bantu orang. Income pun berdentum-dentum. Orang je tak tahu. Tapi bila kita nak beritahu, sebab mitos tu jadi kuat. Jadi takut. Jadi takut. Jadi so, ketakutan itu datang dulu. Ya, betul. Sangat susahlah nak buang mitos ni. Seperti mana kita nak buang mitos bahawa hantu tu sebenarnya lebih takut ke manusia daripada manusia takut hantu. Boleh saya ulang semula. Mitos ni susahnya kita nak buang, ibarat sebenarnya hantu tu lebih takut kepada manusia. Okey. Sebabkan mitos manusia ni lebih takut daripada hantu. Kepada hantu tu. Dah terbalik dah pula macam tu kan. Ya, betul. Itulah dia. Ibarat gitulah. Begitu susahnya kita nak buang bahawa hantu tu tak ada apa-apa. Hantu tu lebih takut pada kita sebenarnya. Yang tu bab lain. Kalau saya ada belajar bab tu, tapi dalam kitab lain. Tapi saya boleh beritahu, saya belajar gitu. Hantu sebenarnya lebih takut kepada manusia. Sebab apa? Manusia ni hebat. Allah kurniakan dengan ilmu yang hebat. Dengan ilmu, manusia boleh bunuh hantu. Manusia boleh tangkap hantu. Tapi belum ada dalam sejarah, belum ada lagi masuk TV3 ke sok khabar ke hantu bunuh manusia. Ada? Tak pernah. Tapi mitos punya pasal manusia lebih takut kepada hantu. Nampak? Gitu. Jadi sama juga.
Mitos punya pasal manusia, orang-orang yang kena buang kerja ni, walau tak ada kerja sekalipun, dia jangan lagi, tapi takut dulu. Jadi siapa-siapa yang dalam ni, yang tak ada kerja, yang sedang mencari pekerjaan, maka mari join dengan saya. Ikuti Facebook saya. Facebook Firdaus pun ada. Okay, join dengan kami ni. Nanti kami akan buat satu sesi lagi di mana sesi untuk memberi penerangan lengkap, lebih lengkap lagi tentang kerjaya takaful ni bagaimana. Our terbaik bro. Our song tak cun ke ni? Tapi lain pula bunyi ni. Our song okey. Oh ya, Cikgu Zulmi. Apa khabar? Sihat ke? Selamat Hari Raya. Maazah batin yang baru-baru tengok ni. Minta bantuan masing-masing ni untuk share-share kepada orang-orang lain, kepada grup-grup lain. Okey. Yang mana ramai orang di luar sana yang tak ada pekerjaan. So mungkin boleh membantu mereka ni mendapatkan pekerjaan. Kami di sini memang ada peluang pekerjaan terbuka. Okey, kita pun syarikat pun ada bagi basic lah, bukan basic lah, maksudnya dari segi bantuan keuangan sebulan 2,000 minimum. Untuk siapa-siapa saja. Yang penting orang tu ada SPM. Yang penting ada SPM minimum. Okey, kerjaya sebagai wakil takaful. So income sebulan 2,000 starting. Okey, kalau sebelum ni dia pernah income 4,000, kita boleh bagi 3,000 sebulan. Saya ulang kalau orang tu sebelum ni ada income 4,000 sebulan, lepas tu dia sekarang ni kena berhenti kerja, so kita boleh bagi income 3,000 sebulan. Tapi kena ikuti syarat-syarat dia. Apa perlu buat dan sebagainya. Okey, so boleh share-sharekan kepada orang-orang lain juga. Mungkin boleh membantu saudara mara, kawan-kawan kita di luar sana yang tak ada kerja, kan? Betul. Okey. Okey. So kerjaya ni pun bukanlah calang-calang punya kerjaya, cuma orang takut saja. Macam saya cakap tadi, mitos. Okey. Okey. Selain daripada boleh kenaikkan pangkat, kita juga boleh kita boleh pergi trip percuma. Oh lah, trip percuma ni susah nak cakap lah. Senang lah yang tak amat, kan? Boleh dapat pergi melancong percuma. Mana ada kerjaya yang yalah, dah kerja penat-penat ni, kita boleh pergi, bos kata pergilah ni, give apa orang kata, semua pula ditanggung. Makan, minum, hotel semua ditanggung. Ada ke kerjaya macam ni? Susah lah nak dapat kan, susah. Ya. Lepas tu Kalau jangan lupa 5 star. Itulah dah pergi pula 5 star pula tu. Yes. Hotel 5 star kan. Okey. Makannya ya Allah, tak payah cakap lah. Contoh-contoh Cik Din, tempat yang Tuan Din pernah pergi ni. Contoh-contoh yang company hantar lah. Yang biasanya untuk pergi macam travel ni kan. Kat dalam Malaysia ke ataupun serata dunia? Tak pergi dalam Malaysia ni. Dalam Malaysia ni boleh pergi sendiri. Yang dapat tu semua pergi overseas semua kan. Saya first time tu pergi apa nama tu? Australia. First time pergi Australia. Sen pun tak keluar duit sendiri. Satu sen tak keluar duit lah. Itu semua pergi percuma. Makan, hotel, semua-semualah, termasuk sekali masa tu ada bagi duit poket tak ada duit poket je. Kalau tak ada setengah-setengah tu, duit poket pun dia bagi. Itu hebatnya kerjaya macam ni. Tapi sebabkan mitos, jadi ejen ni susah lah, begitulah, begini maka orang pun tak nak jadi, dengar pun tak mahu. Mitos ni pasal. Mitos Okey. Sekejap Okey.
okey, yang mana yang sedang tengok ni, bolehlah tolong share-share kepada grup-grup lain, grup Seremban macam-macam ada ke apa ke, Senawang ke apa ke, Kuala Lumpur ke, Puchong ke. Okey. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan boleh membantu orang-orang lain, orang kata untuk yalah, yang tak ada kerja ke apa kan, mungkin dia orang boleh berminat. Kejaya sebagai wakil takaful ni, ramai orang nyudahnya cakap apa? Saya tak minat. Padahal tak masuk lagi. Tapi minat belum. Macam mana? Bukannya kita lahir ni terus-terus minat kan? Lahir dari perut ibu, tak adanya terus saya terus minat ni lah. Tak ada. Dia kena buat dulu. Kena pupuk lah. Ini ramai orang beri alasan, kadang tak logik. Tapi nak alasannya pasal tapi satu benda yang saya belajar dalam industri ni, sebaik mana alasan pun ianya tetap sebagai satu alasan. Ianya tidak akan memajukan diri kita. Dia tak akan majukan diri kita. Mudahnya kita sendiri yang rugi. Sebab apa? Sebab tak memberi peluang pada diri sendiri untuk mencuba. Itu ruginya. Okey. Mana Cikgu Ali tadi dah disconnect ke? Okey. Anha Paiman. Okey. So mana-mana yang tengah tengok ni, boleh tolong share sikit. Share kepada grup-grup lain. Tolong kongsi guys. Boleh kongsi, boleh like. Okey. Boleh tolong like sikit. Okey. Kalau ada soalan-soalan, boleh tolong apa nama ni? Type lah kat situ. Nak tanya apa ke apa kan, bagaimana saya bermula ke apa. Sebab tadi dah cerita dah. Kalau nak lebih-lebih pun boleh lagi kan. Okey. So ada kalau viewers siapa yang ada soalan nak berkenaan nak cari apa, orang kata career opportunity ke, ataupun nak tahu je dulu ke what is this business about kan, ataupun ada kawan-kawan korang yang mungkin sekarang ni tak ada kerja, yang dibuang kerja ke, ataupun hilang income ke kan, sebabkan PKP ni dia tak dapat bekerja, jadi boleh introduce kepada kawan-kawan korang. Okay, so dengan cara dia mendapat manfaat, so kita pun sama-sama juga dapat pahala daripada info yang kita sampaikan tu. Padahal kita bagi tahu je kan, kita tak keluarkan any duit untuk nak sampaikan benda tu pada diri sendiri ataupun pada kawan-kawan kita lah. Betul. Sangat-sangat ramai orang ni sekarang ni, orang yang tengah tak ada kerja. Sangat-sangat ramai. Baru ni pun ada seorang klien tu, adik dia tengah cari kerja. Tapi sebab mitos tu kuat sangat, mitos jadi ejen ni ginilah begitu-gitu. Bila saya tanya, marilah join jadi ejen ni. Oh, saya tak pandai bercakap lah. Saya cakap, habis selama ni dia pakai bahasa isyarat ke? Gelak dia. Kan? Kita bukan nak semestinya pandai bercakap untuk jadi ejen ni. Yang paling penting dia ialah pandai ada ilmu. Nak ada ilmu, mari belajar. Mari masuk kelas, join kelas dalam kita ajar bagaimana, apakah plan dia, bagaimana manfaat dia apa semua, bagaimana nak bercakap, kita ajar kat situ. Bukannya mesti pandai bercakap. Itu kalau pandai bercakap tu maksudnya kelentong lah. Pandai kelentong maksudnya kan. Ni cakap biasa je. Okey. Tapi berdasarkan fakta, ilmu yang ada. Bukannya cakap kosong gitu saja. Okey. Oh ni dia. Saya tengah duk cari saya punya profile saya boleh pergi mana kan. Ni jap saya ini manfaat kontes-kontes yang pernah saya dapat. Ni dia. Boleh nampak kan kat skrin tu kan? Nampak? Boleh baca? So, join 15 bulan 6 2010.
Ya. Achievement ni, achievement. 2010 achievement. tu juga. Ah. Star Club Gold 2010 Melbourne. Ni tu Melbourne. dia. Dekat Australia lah. So ini tiket free. Ya. Tuan Saifuddin kita dapat tiket free. masa mula-mula join Prudential pada tahun 2010 dulu. So siapa yang nak bagi ni tiket free lagi dengan penginapan 5 star lah dan sebagainya kan. Lepas tu diteruskan lagi pula dengan 2011 tu. Cik Din. So Star Club. Ya, betul. Francisco. Tak boleh tengok. Kecil Sebab sekejap tak komen. boleh tengok sekejap saya adjust sikit. Sekejap Saya adjust sikit bagi nampak jelas. Sebab banyak sangat dia punya ni, jadi nak nyebut pun tak tahu. Ni dia. Kejap. Full screen. Full screen mesti nampak InsyaAllah. Okey, full screen. Nampak? Okey. Boleh nampak. Okay, so kalau kat situ 2011 Star Club San Francisco 2 tiket. 2 tiket. 2 tiket je. 2 tiket. Ya, 2 tiket. 2 tiket. Lepas tu Swanson 1 tiket. Runner up Top Takaful producer. Lepas tu Star Club Munich. Dia macam okey. 2 tiket. Guangzhou 1 tiket. Fukuoka Danang. Tiap-tiap tahun dah ada. Hangzhou, Istanbul, Cambodia. Lepas tu sampailah sekarang. Sampai sekarang ini tidak termasuk kontes-kontes yang macam contoh iPad, cash money, jam, macam-macam lah lagi. Ada 1 tahun tu dapat Ogawa punya bantal kat tengkuk tu. Urutnya tau. Ya Allah, berkotak-kotak ada. Saya simpan dalam store. Bukannya dapat 1 tau. Saya ingat dekat 20 kot saya dapat. 20 Berapa banyak kerja yang Cik Din buat ni kan. Income naik dan dalam masa yang sama macam-macam hadiah dapat. Maknanya satu kerja kita buat, sini datang, semua banyak source of orang kata benefit yang kita dapat lah kan daripada satu kerja yang kita buat tu. Ya. Trip dapat, income naik, lepas tu dengan berbagai-bagai gadgetnya lagi, berbagai-bagai tripnya lagi kan. Betul. Tapi itulah. Sebab ramai orang duk fikir mitos tu lebih, maka orang cakap ejen insurans tak boleh hidup. Walhal orang yang jadi ejen dengan senang-lenang lepas tu yang paling bagus sekali saya rasa dekat dalam Prudential ni sebab kita bukan setakat ada income yang bagus tapi kita ada pencen. Ini lagi kalau saya explain dekat orang mana-mana pun orang, jadi ejen boleh ada pencen ke? Even saya terangkan dekat dia tu seorang ejen tapi daripada syarikat lain pun dia terkejut. Jadi ejen insurans boleh ada pencen ke? Dia kata. Tak percaya? Mari join Prudential. Di Prudential ada pencen. Tapi orang tak percaya. Okay. So mana-mana yang sedang melihat ni, okay. So tolong share-sharekan, tolong sikit. Okay.
Okey, tolong share pada grup-grup lain juga, mungkin boleh membantu sahabat-sahabat di luar sana untuk orang-orang yang kena buang kerja, orang-orang yang sedang mencari kerja baru dan sebagainya kan. Musim PKP ni Yes, yes. ramai orang tak ada kerja ataupun orang tu memang dia nak tambah pendapatan. Nak tambah income. Sebab apa? Buat business prudential ni sekarang, buat business insurance dan takaful ni sekarang tak perlu keluar rumah. Boleh buat secara online. Online sahaja. So, sangat mudahlah marketing semua online. Orang nak masuk pun online. Okey. Mudah. Mudahlah, sangat mudah. Mudah. Okay, so tadi pun lepas saya share semalam saya share pasal kereta baru saya semua. Lepas tu ada pula klien, kalau saya nak masuk untuk anak saya, boleh tak? Berapa dia bagilah umur semua, kerja apa. So saya bagilah quotation dekat dia. Mudah aje. Tak payah nak orang kata nak kena bangun pukul 3 pagi ke 2 pagi kan. Tak payah. Mudah je. Bisnes ni sangat mudah. Janji ada ilmu. Ada ilmu. Dan juga rajin selalu buat marketing kat dalam Facebook, dalam IG ke mana-mana, WhatsApp group ke, WhatsApp status dan sebagainya. Itu saja. Kita ambil contoh. Kalau orang yang dah berjaya pun, contoh macam McDonald, KFC, dah sangat berjaya. Dah multi-millionaire dah dia orang tu. Tapi tetap juga menjalankan iklan seperti biasa. Iklan dia sentiasa ada. So ini kan kita yang belum lagi berjaya sangat ni. Yang tak ada yang kata million pun tak ada. Kan? So memanglah kita kena marketing tu selalu. Jadi kena rajin lah. Kena rajin marketing kan dimasuk kat dalam Facebook dan IG dan sebagainya. Itu je. Daripada situ ada orang yang berminat masuk dan kita punya income naik. Mudah sangatlah bisnes ni. Tak ada nak kena keluar peluh titih, tak ada lah. Nak kena lencun baju semua keluar peluh kan. Saya rasa tak adalah, duduk je boleh dapat income. Duduk dapat income. Macam mana? Itu pun orang tak nak sebab mitos. Mitosnya jadi ejen payah gini. Datang pula kawan cakap begini. Mudahnya kita tanya dia, engkau ni cerita banyak pasal kejaya wakil takaful ni. Kau dah pernah jadi ejen ke? Oh, tak pernah lagi. Tapi saudara kepada saudara, kawan, jiran mak aku tu pernah, kata dia. Punya jauh. Dia punya sanad tu punya jauh, lepas tu dah berubah-ubah. Ya. Jadi macam itulah. Okay. So kejayaan ni kejayaan yang best sebenarnya. Cuma orang tak tahu. So jadinya tolong share bagi orang tahu. Saya buat video ni, live ni pun sebab itu je. Nak bagi orang tahu tu je sebenarnya. Okay. Dan yang paling sangat-sangat menarik lagi ialah bisnes ini kejayaannya boleh diwariskan. Yang itu memang pergilah cari mana syarikat pun, saya tak rasa ada lah. Kan? Saya bagi contoh. Kalau hari ni Daus dah jadi engineer lah. Engineer. IR lah. Ada title IR. Jadi engineer. Okay. So, income pun dah banyak kan? Bangga sekejap kan. Tapi kalau tiba-tiba tak ada, kan, title dengan jawatan engineer tu boleh tak diwariskan? Sebabkan Encik Firdaus dah tak ada, isterinya pun mewarisi IR dan juga title engineer tersebut. Tak boleh kan? Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi di Prudential ni, dalam bisnes industri takaful ni boleh. Boleh begitu. Kan? Kalau jawatan saya ni, saya tak ada tiba-tiba jawatan dengan income saya. Jawatan dengan income saya boleh diwariskan kepada anak saya, kepada isteri saya. So secure kat situ. Sangat secure. Assalamualaikum Alip Aiman. Baru tengok. So Alip tolong share-sharekan Alip. Tolong share-sharekan kepada grup-grup lain.
Bagi like juga, jangan lupa. Okey. Dah berapa lama kita live ni? Saya tak boleh nampak berapa lama Dah kita sejam live. 10 minit. Uish, dah sejam dah. Baru cerita mukadimah aja ni. Baru mukadimah dah sejam. Okay. Okay, so Alamak, terkeluar. Hello? okay, Masuk balik. Ada balik. Okay. Aduh, sorry. Sorry. Terkeluar pula tadi So, Okay. berapa orang view dah ni? Tak nampak view berapa orang? Sekarang kita masih ada lagi 6 lah bersama kita ni kan. Masih bersemangat, masih mungkin berminat nak dengar lagi kan. Siapa-siapa yang ada soalan, boleh ajukan soalan anda kat dalam ni lah. Okay, boleh type soalan. So, tanya je dekat dalam komen. So, kita boleh tolong jawab lah nanti. Okey. So, untuk pengetahuan semua, nanti kita akan hari Rabu ni kita akan panggil, kita buat satu forum yang mana kita akan panggil klien sendiri untuk memberi orang kata ceritakan pengalaman dia sendiri, testimoni lah bagaimana penggunaan medical card dan sebagainya. So kat situ untuk memberi kesedaran lah sebenarnya, kesedaran pada rakyat Malaysia tentang kelebihan adanya medical card, adanya takaful ni kat situ. Betul. Okay. So jangan lupa hari Rabu ni kita akan ada satu lagi session lah. InsyaAllah Rabu malam kan Cik kan? Rabu malam kan? Ya. Rabu malam. Ya Syafiq, mukadimah je sejam tu. Belum cakap begini. Itulah. Boleh tunggu ke? Tunggulah. Bukan tu. Ketilah. Okay. So mungkin Cik dia boleh sambung lagi. Okay, so selain daripada tu apa lagi nak tahu tentang Kerjaya ni? Sebab saya memang suka Kerjaya ni sebab boleh bantu orang lah sebenarnya. Bantu orang ramai. Yalah, kita nak bantu sendiri tak mampu. Ada juga yang saya bantu, ada klien yang sakit apa orang kata? Sakit mata, selaput mata buang macam kalau dekat KPJ berapa 12,000 kot tak silap saya 12,000 buang selaput mata. Kalau pergi di kerajaan saya rasa tak layan kot, tapi kalau ada GL pun nak kena tunggu queue lah kan. Tapi sebab ada medical card tu dia boleh buat cepat. Ada banyak lah kes yang ni, sakit jantung, sakit batu karang. Anak saya sendiri tu tebuk kepala operate kepala dia ni, buka tempurung kepala. Okey, buka tempurung kepala kos 25,000. 45,000 ke 25,000? 25,000. Buka tempurung kepala ni. Itu memang anak sendiri punya pengalaman yang mana pakar dia kalau dekat Negeri Sembilan ni tak ada. Pakar nak buka kepala tu tak ada. Hanya ada di KPJ. Dekat KPJ je, KPJ Seremban. Hanya KPJ Seremban. Kalau tak ada medical card memang
terpaksa pergi KL lah, HKL. Sebab tak ada pakar dia. So alhamdulillah dengan adanya medical card tu kita ada pilihan lah, ada pilihan. Kat situlah kita nak educate orang supaya orang ada pilihan. Boleh jimatkan duit dia orang. Yang orang nampak mitosnya ialah beli insurans rugi, beli insurans rugi. Itu je orang nampak. Semua mitos Tapi lah. itu Kan? mitos dia banyak. Dia sendiri tak pernah merasai ataupun tak tahu pun siapa yang pernah pakai kan. Yang pernah ada experience tu. Macam mana mudah urusan dia. Yang paling shock lagi apa? Dia samakan life insurance tu, medical card tu disamakan dengan insurans kereta. Itu memang paling lawak lah. Kan dah ilmu tak ada kan. Dia samakan pula kan. Kan. Memanglah beli insurans kereta tu 3-4 ribu setahun bayar, 2-3 ribu setahun bayar tu memanglah hangus kalau tak claim. Itu insurans kereta. Ni medical card bukan macam tu. Kan? Life insurance daripada Prudential BSN Takaful. Kalau ada syarikat lain yang hangus juga. Kan? Tapi itu syarikat lain. Tapi di Prudential BSN insya-Allah duit tu sebahagiannya adalah dia panggil menjadi cash value. Cash value tu adalah kalau bahasa pasar dia sedikit tu jadi simpanan lah. Kan? Cash value tu. Tapi ramai orang tak tahu dulu. Dia mitos ada tu. Saya ingat saya pernah approach orang kan. Dia punya takutnya kan. Mula-mula tu kita saya banyak kali jumpa dia, beli barang dengan dia kan. Sembang biasa je. Biasa je. Tapi bila saya cakap saya kerja Prudential BSN tak apa. Insurans. Start daripada tu besok tak nak tegur dah. Tak nak tegur terus. Tengok mitosnya. Lebih takut ejen insurans daripada takut hantu. Esok tak mau tegur. Tapi kita jangan lupa rezeki bukan datang daripada orang-orang macam ni. Rezeki datang daripada Allah Ta'ala. Hasil daripada usaha kita. Hasil daripada usaha. Orang ni tak nak kita tengok usaha kita lah kan. Ya. Dan juga kita kena ingat satu. Kalau Allah tulis dalam Quran, kalau kita mudahkan hidup orang, maka Allah permudahkan hidup kita. So, bila kita memberi pada orang pun setuju untuk ambil medical card dan sebagainya. Lepas tu, bila dia buat claim, kita mudahkan urusan dia waktu tu. Maka urusan kita yang seterusnya, Allah mudahkan. Yang tu orang tak nampak. Dia ibarat macam mana? Nampaknya kelebihan bersedekah. Orang tak nak. Ramailah tok guru, ustaz-ustaz semua cakap sedekah ni bagus, gini. Banyaklah kelebihan dia. Tapi sebab orang tak nampak, maka orang tak buat. Kalau buat pun macam yalah ala kadar pun aku pun nak hidup juga kata dia gitu. Kan? Sebut pasal sedekah ni, saya teringat ada satu bacaan saya baca ni. Terjadi di Amerika. Wallahualam betul ke tidak, kisah benar ke tidak, tapi dia cerita dia begini. Ada satu hari, satu orang ni perlukan bantuan dah. Dia nak buat operation, kos $150,000 US dollar. Jadi ni lah minta bantuan dengan syarikat TV untuk buat kutipan. Buat kutipan. Jadi orang pun ramailah buat derma kan. Melalui phone call apa, cakap okey nak derma dan sebagainya. Jadi ada satu ni dia derma $2. Ada satu orang ni dia call dia kata saya nak derma $2. Jadi orang pun tanya dia, kenapa kau nak derma $2 je? Sebab aku ada, jadi aku derma $2. Setengah daripada yang aku ada, dia kata. Ni maksudnya lagi setengah, lagi $2 tu untuk aku hidup, dia kata. Kata sekarang ni, musim tengah COVID-19 ni dia. Jadi nak jadi ceritanya, orang yalah pasal stesen TV kan. Jadi orang lain pun dengar. Orang lain yang dengar tu
Bila orang lain call, okey, saya nak derma $10,000. Tapi $5,000 saya derma kepada yang pesakit tadi. $5,000 lagi derma kepada orang yang call $2 tadi. Oh, Ah. Ah. berkat Call yang rezeki selepas $2 tu tadi. dia Dapat berkat $5,000. $2 tu. Ya. Lepas tu call yang berikutnya pun macam tu juga. Saya nak derma $20,000, $10,000 pergi dekat penderma, orang yang minta derma, $10,000 lagi kepada orang yang $2 tadi. Penyudahnya dia dapat lebih daripada $2. Hasil daripada sedekah tu tadi. Tapi jadi cerita, yelah sebab mitos kan. Sebab orang kepercayaan orang susah nak percaya bahawa sedekah tu benda-benda yang tak nampak macam ni. Jadi orang susah nak buat kebaikan. Kan? Jadi dalam Quran Allah kata kalau kita mudahkan hidup orang, Allah mudahkan hidup kita. Cuma kita kadang-kadang je tak perasan. Jadi buat jadi ejen takaful ni sebenarnya, bisnes takaful ni, kerjaya sebagai ejen takaful ni, dia mudahkan hidup orang. Jadi apa balasan dia? Allah mudahkan hidup. Yang tu orang tak nampak. Jadi saya memang pegang kuat pada benda ni. Saya memang pegang kuat pada benda ni. Okay? Seboleh mudahkan hidup orang. Sebagai contoh, banyak orang yang buat yalah, kalau ambil medical report ke apa kena bayar ke, saya tak pernah minta bayaran. Medical kena bayar dekat tapi klien pun tak pernah tahu. Klien pun tak pernah tahu kadang. Serius cakap. Okey. Klien pun kenapa saya dulu ambil dengan Cik Saifuddin tak kena bayar pun? Yalah sebab saya tolong bayar. Bila dia pergi ngambil orang lain, dia kena orang lain minta bayaran, baru padan muka dia. Kan? Sebab kita saya buat seboleh-boleh tu, saya kita tak beritahu kan. Ya, saya memang takkan beritahu. Sebab kata ni apa, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahulah. Okey, tak ambil tahulah gitu Kalau boleh jangan beritahu. Okey. Encik Darul baru masuk Encik Darul, boleh like, boleh share kepada grup-grup lain. Okey. So tapi dah sebab mukadimah pun dah habis ni, so kita dah habis dah ni. Okey. Mukadimah sejam nanti. Okey. So itulah bestnya kerjaya takaful ni kan. Tapi kita akan jumpa lagi pada hari Rabu lah kot untuk live sharing lagi bersama dengan klien, insyaAllah. Dengar sendiri berapa mudahnya ambil takaful ni dan sebagainya, apa kelebihan dan manfaat. Kat situ kita boleh share lagi lah nanti hari Rabu tu. Okay. So untuk video ni bolehlah mungkin share kepada semua sahabat-sahabat yang lain, kepada kawan-kawan yang tak ada kerja, yang kena buang kerja, yang tengah cari kerja, yang nak buat side income, yang nak tambah income, dan yang penting yang nak ubah income. Buat side income lain, nak ubah income tu lain. Siapa yang nak ubah income, marilah saya tolong ajarkan apa yang saya buat sehingga bolehlah orang kata belilah apa yang kita idam-idamkan, capai impian kita. Macam tu. Okay, so bolehlah tengok Facebook saya, follow Facebook saya, Facebook Firdaus kan. So sama-sama kita berjaya membantu lebih ramai orang rakyat Malaysia di luar sana memiliki takaful, dan masa yang sama kita dapat income yang kita idamkan, insya-Allah. InsyaAllah. Okay, sebab dah sejam lebih ni. Okeylah kot. Kita jumpa lain. Tuan Saifuddin Ishak. Asfar baru nak tengok ni Aduh.
Asfar tengok ulangan je lah Asfar. Tengok Siapa rakaman yang nanti terlepas dia boleh tengok ulang. Uh, sebab dia boleh share terus kat dalam Facebook kan, tengok ulangan kan. Boleh. Nanti lepas ni saya akan save video ni. So siapa yang nak tengok lagi sekali boleh tengoklah dekat FB. Cikgu Ali. Cikgu Ali pun boleh tengok. Okay. Okay, so kita jumpa lagi di lain masa insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Cik Din as a guest speaker kita yang hebat malam ni. So ingat ada beberapa kata kunci tadi yang kita dapat dalam ni. First kali untuk berjaya kena konsisten. Yang kedua kena rajin. Yang ketiga jangan putus asa. Yang keempat sebabnya bila kita rajin tu Allah akan tengok usaha kita walaupun kita tak nampak result dia sekarang tapi kalau kita bersabar resultnya pasti akan datang sebab Allah SWT tu tak pernah meninggalkan untuk tengok hamba-hamba dia yang berusaha. Okay, so dan dalam masa yang sama siapa yang nak cari nak tahu pasal kehilangan kerja ke kan, nak cari career opportunity boleh pergi ke FB Cik Saifuddin Ishak. Saya ada share dekat ruangan komen tu tadi, boleh search FB beliau untuk sama-sama lah kita berjaya dunia dan akhirat juga. Okey, terima kasih semua. Jumpa di sesi datang. Terima kasih Cik Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.